Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin kongsikan berita baik buat negara kita, negara Malaysia, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu kemenangan terbaik buat negara yang begitu bersungguh-sungguh ya untuk memertabatkan kedaulatan negara kita. Ya, apakah perkara itu? Gerakan merampas aset berjaya dipatahkan. Tahniah kepada YB Azalina dan juga Perdana Menteri kita yang begitu bertungkus lumus untuk melakukan perkara ini. Kita tahu apabila sebuah kerajaan itu mementingkan, mengutamakan kedaulatan negara lebih daripada kepentingan pribadi, ya inilah yang berlaku dan akhirnya kemenangan itu berpihak kepada negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, saya mau kongsikan apakah berita baik ini untuk kita semua. Jadi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita baik hari ini. Ini dia, gerakan rampas aset negara sudah mati. Malaysia menang lagi kes tuntutan Sulu. Ya, itu antara kenyataan terkini ya daripada YB Azalina Othman. Jadi katanya gerakan pihak yang mau merampas aset negara ya, diplomatik kerajaan Malaysia sudah mati. Ekoran satu lagi kejayaan Malaysia di Mahkamah Perancis dalam tuntutan kumpulan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, Mahkamah Perancis pada 6 November lalu telah membatalkan perintah bagi gadai janji berkanun yang dibuat terhadap bangunan diplomatik Malaysia di Paris oleh penuntut warga Filipina, iaitu daripada kumpulan Sulu. Menurutnya, hari ini juga Mahkamah sama telah merekodkan penarikan balik ya pihak penuntut warga Filipina bagi prosiding rampasan aset terhadap bangunan diplomatik kerajaan Malaysia yang sama. Kesimpulannya katanya keputusan pada 6 dan 9 November ini membolehkan keputusan untuk membebaskan kerajaan Malaysia daripada cubaan tidak sah oleh warga negara Filipina itu untuk merampas aset diplomatik Malaysia di Perancis secara menyeluruh. Katanya mereka gagal dalam menyentuh hak milik harta Malaysia dan kita tidak sama sekali boleh bersikap tolak ansur ke atas tuntutan yang tidak sah ini. Ya, Azalina yang juga ahli parlimen pengerang berada di London untuk fasa ketiga tuntutan 8 individu mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu bagi berjumpa dengan peguam-peguam lantikan kerajaan Malaysia dalam menangani tuntutan mereka, seterusnya menyangkal taktik dan hujan mereka secara komprehensif. Beliau dilapor berkata, kesimpulannya keputusan pada 6 dan 9 November ini mematikan gerakan warga Filipina untuk merampas aset diplomatik kerajaan Malaysia di Paris. Kerajaan Malaysia sentiasa akan memastikan kedaulatan, keselamatan dan kepentingan negara secara menyeluruh dilindungi setiap masa oleh Kerajaan Perpaduan Madani, katanya. Ya, kalau kita imbas pada 27 Jun yang lalu, Mahkamah Rayuan The Hague ya menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan anugerah terakhir di negara itu. Dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan anugerah terakhir, kumpulan Sulu telah cuba merampas aset Syarikat Petroleum Malaysia, Petronas di Luxembourg dan Belanda. Malah, mereka juga menyasarkan aset diplomatik Malaysia di Perancis termasuk kedutaan. Sebelum itu, kumpulan tersebut pada 2019 telah mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan bagi tanah di Sabah yang didakwa dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada tahun 1878, sahabat-sahabat semua. Jadi ini ya berita yang terbaik ya, kita tunggu-tunggu apabila telah pun disahkan oleh YB Azalina bahawa ya keputusan itu telah pun berpihak kepada kita. Maksudnya ya ini adalah satu kemenangan buat kita untuk kita terus menjaga nama negara kita, kedaulatan, keselamatan negara ya, dan juga menolak ataupun ya menidakkan gerakan untuk merampas aset negara di negara seperti Perancis ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada kerajaan, usaha yang begitu padu, usaha yang begitu mantap ya akhirnya membuahkan hasil. Selain daripada itu juga satu lagi berita yang turut berkait dengan perkara ini adalah kes Sulu ini, yaitu Stampa ya diheret ke Mahkamah. Suara Malaysia didengar pada 11 Disember ini. Siapakah Stampa? Ini adalah mereka yang telah terlibat ya untuk menjadi wakil ya kepada kononnya daripada warga negara Filipina yang menganggap mereka sebagai Kesultanan Sulu itu.
ya, dan stampa inilah yang menjadi wakil kepada mereka sehingga akhirnya hampir sahabat semua, ya, aset ataupun negara kita dimalukan. Tetapi akhirnya, ya, suara Malaysia telah didengar. 11 Disember ini penimbang tara Spanyol Dr. Gonzalez Tampa akan dibicarakan di Mahkamah Madrid pada 11 Disember atas 2 kes jenayah berkaitan final award kepada kumpulan suluh, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Othman. Beliau juga berkata bahawa Mahkamah Madrid sendiri yang telah menyiasat dan mengeluarkan tuduhan ke atas kesalahan yang dilakukan oleh Tampa, dan jika beliau didapati bersalah atas pertuduhan itu, beliau akan dikenakan hukuman penjara dan didenda oleh mahkamah berkenaan. Tarikh penegaran itu akan ditetapkan berikutan permohonan agresif dan berterusan oleh kerajaan Malaysia. Ini bukan tuntutan sivil tetapi tanpa berhadapan dengan tuntutan jenayah. Ini adalah faktor utama yang memberikan konsistensi, ya, kepada kesimpulan kerajaan Malaysia bahawa award yang diberikan oleh Tampa selaku penimbang tara antarabangsa adalah satu pelaksanaan award yang boleh dilihat sebagai tidak sah dan tidak berasas, katanya ketika temu ramah bersama media yang diadakan secara dalam talian. Azalina kini berada di London untuk fasa ketiga tuntutan 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu bagi berjumpa dengan peguam-peguam pelantikan Malaysia dalam menangani tuntutan mereka, seterusnya menyangkal taktik dan hujan mereka secara komprehensif. Menurut Azalina, award yang diumumkan oleh Tampa ke atas kerajaan Malaysia sebanyak 14 bilion USD dilihat sebagai satu fraud award, ya, award penipuan award, ya, kerana mahkamah yang melantik beliau sebagai penimbang tara ialah mahkamah sama yang telah menarik perlantikannya. Tetapi beliau tanpa masih meneruskan pendengaran kes timbang tara antarabangsa dan melompat ke negara lain untuk melaksanakan keputusan yang telah beliau buat terhadap kerajaan Malaysia. Sebab itu, bagi kerajaan Malaysia, katanya, tuntutan kes jenayah yang dilakukan oleh beliau ditetapkan pendengaran pada 11 Disember amat penting untuk kita mematikan segala tuntutan yang telah dilakukan oleh Tampa, katanya lagi. Tambah Azalina lagi, kerajaan Malaysia tidak akan menghadiri persidangan kes itu kerana Malaysia merupakan pengadu. Macam kes jenayah di Malaysia, kalau kita buat laporan polis, kita kena masuk mahkamah untuk memaklumkan kita yang buat laporan. Jadi suara kerajaan Malaysia akan didengar oleh Mahkamah Jenayah Madrid sebab kita konsisten dalam menyatakan, dalam penyataan dan alasan kita tentang sifat beliau sampai yang melanggar undang-undang timbang tara antarabangsa, katanya lagi. Malaysia kini juga dalam proses membatalkan award akhir, ya, yang berjumlah 14.9 bilion atau dalam ringgitnya 62.59 bilion ringgit yang diberikan oleh Tampa dalam kes yang dibawa oleh 8 individu mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Itu dia. Jadi 6 Jun yang lepas, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diberikan pada 25 Mei 2020 oleh Tampa dalam kes yang difailkan oleh 8 individu. Kalau tahun 2020 ini, maksudnya kerajaan masa ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat semua. Jadi Tampa telah memberikan award akhir sebanyak 14.9 bilion USD kepada kumpulan itu dan Malaysia terpaksa menggunakan semula remedi undang-undang bagi membatalkannya di Mahkamah Spanyol, Perancis, Luxembourg serta Belanda. Jadi Malaysia melakukan satu lagi kejayaan apabila Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda pada 27 Jun menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir tersebut di negara itu. Dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan award akhir itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset syarikat kumpulan atau petroleum Malaysia di Petronas, yaitu Petronas di Luxembourg dan Belanda, selain menyasarkan aset diplomatik negara di Perancis termasuk kedutaan. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, ini yang ingin saya sampaikan, berita yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, ya, Malaysia, ya, Azalina dengan usaha bersama dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini, inilah kemenangan itu berpihak kepada kita dan kedaulatan negara berjaya ditegakkan, keselamatan negara berjaya dilakukan. Terima kasih, ya, kepada Kerajaan Perpaduan, kepada YB Azalina, ya, kerana bertungkus lumus dalam perkara ini. Jadi sekiranya sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.